Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhani Syairah binti Yandri Armanto dari kelas PISMP PI 5619. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan projek inovasi digital. Ini merupakan bahagian isi kandungan di mana terdapat 12 pembahagian. Saya akan mulakan dengan bahagian pengenalan terlebih dahulu. Okey, baiklah. Perkembangan teknologi maklumat banyak mempengaruhi budaya kehidupan masa kini dalam bidang pendidikan, khususnya pengaplikasian teknologi yang memberikan anjakan baru dalam teknik pengajaran dan pembelajaran. Ini adalah menurut Roslinda 2018, di mana beliau berkata dengan teknologi wujudnya inovasi baru, di mana apabila wujudnya teknologi baru ni banyak membantu murid di sekolah menjadi lebih efisien. Maksudnya murid bukan hanya bergantung kepada bahan mawujud sahaja, tapi inovasi digital yang mana dekat lagi dengan jiwa murid-murid tu. Maka dengan itu terhasilnya inovasi projek dalam beberapa bidang dalam pendidikan Islam kerana murid sukar untuk mengingat fakta. Menurut Maizan 2017, teknik mnemonik sangat membantu murid mengingat fakta-fakta yang banyak serta mengurangkan tekanan minda murid. Baiklah, rasional projek yang saya pilih yang pertama ialah dapat membantu murid mengingat sebab berlakunya hadas besar melalui mnemonik yang diberikan. Yang kedua, mewujudkan pembelajaran bermakna berkaitan sebab berlakunya hadas besar agar murid tidak tertukar dengan hadas kecil. Yang mana kita tahu, murid selalu tertukar. Murid beranggapan hadas besar itu ialah buang air besar. Okey, baiklah. Kajian Asmawati Suhaid 2015 berkata, pengajaran bermakna dapat dihasilkan melalui pengajaran yang terbaik. Hasil pengajaran yang berkesan adalah bergantung kepada pedagogi yang dijalankan oleh guru pendidikan Islam itu sendiri. Okey, seterusnya pernyataan masalah. Kenapa saya memilih inovasi ini adalah kerana murid-murid tahun 3 tidak dapat mengingat sebab berhadas besar dengan tepat selepas ditanya oleh guru. Yang kedua, murid-murid tahun 3 sering keliru dengan hadas kecil di mana mereka menganggap buang air besar tergolong dalam sebab berlakunya hadas besar. Okay, ini seperti yang kita tahu, kebanyakan murid diingat hadas besar ni ialah buang air besar. Okey, objektif daripada inovasi yang saya pilih ialah murid dapat menyatakan sebab hadas besar dengan tepat. Okey, apabila murid melakukan inovasi ni, di mana saya nak murid tu dapat menyatakan sebab hadas besar dengan tepat. Baiklah, seterusnya skop dan limitasi. Skop dia adalah pendidikan Islam dalam bidang ibadah tahun 3 di bawah tajuk bersuci daripada hadas. Bersuci daripada hadas di bawah subtopik sebab berhadas besar. Okey, saya ambil subtopik sebab berhadas besar sahaja. Baiklah, kepentingan dan impak. Yang pertama, murid mampu mengingat mnemonik yang ditayangkan berpandukan kepada animasi. Yang kedua, tiada kos yang digunakan dan penggunaan inovasi yang berkesan. Yang ketiga, murid berasa seronok ketika mempelajarinya kerana mempunyai formula yang ringkas dan mudah diingat. Mnemonik ni yang kita tahu adalah formula lah yang ringkas di mana ia menunjukkan kata kunci kepada apa yang kita pilih itu. Baiklah, seterusnya anggaran kos projek inovasi digital yang saya sediakan. Tiada anggaran kos. Inovasi digital tidak memerlukan kos. Maksudnya kat sini percuma lah. Kita tidak perlukan duit untuk membeli bahan. Hal ini kerana inovasi digital hanya menggunakan aplikasi internet seperti YouTube, PowerPoint dan Canva. Baiklah, seterusnya saya masuk kepada model inovasi. Saya memilih model inovasi kreativiti. Pada peringkat pertama, kita perlu mengenal pasti masalah perkara ataupun produk yang akan dihasilkan. Yang kedua, membiarkan perkara tersebut berlegar dalam fikiran sehingga timbul idea untuk menyelesaikannya. Yang ketiga, membuat uji kaji atau pelaksanaan idea bagi menentukan keupayaan dalam menyelesaikan masalah. Dan peringkat yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berlaku. Masalah yang kita hadapi itu barulah kita selesaikan lepas kita tahu apa sebenarnya yang berlaku. Okey, ini adalah cara pelaksanaan inovasi saya. Pelaksanaan inovasi ini dilaksanakan secara mnemonik di mana murid menyebut mnemonik melalui animasi yang diberikan. Murid menyebut maksud setiap satu daripada perkataan yang diberikan. Jadi mnemonik ni
saya hasilkan, murid hanya lihat kepada animasi dan murid tahu animasi tu menceritakan tentang apa, barulah murid tu dapat isi daripada mnemonik yang saya sediakan tu. Baiklah, saya akan tunjukkan cara pelaksanaannya dan mnemonik yang saya gunakan dalam inovasi yang saya sediakan. Okey, baiklah. Daripada mnemonik tadi, saya buat dalam bentuk animasi di mana murid akan lihat di mana mnemoniknya adalah Hagimaru keluar makan bersama ninja di wilayah. Macam animasi yang saya buat tadi, Hagimaru dan ninja tu berjalan bersama-sama dengan ninja pergi ke wilayah untuk apa? Untuk makan. Okey, Hagimaru merujuk kepada hide, keluar merujuk kepada keluar mani, makan merujuk kepada mati, bersama merujuk kepada bersetubuh, ninja merujuk kepada nifas, di wilayah menunjukkan kepada wiladah. Okey, dekat sini kita nampak ada 6. Ada 6 sebab berhadas besar. Perkataan depan tu senanglah murid ingat sebab sama je dia punya sebutan tu. Hagimaru untuk hide, keluar untuk keluar mani. Maksudnya mnemonik yang saya pilih ni tidaklah lari. Maksudnya bukanlah hanya huruf H tu sahaja, tapi dua suku kata. Satu suku kata tu ha tu dia sama. Jadi murid senang ingat Hagimaru hide. Jika murid tertukar ninja keluar makan bersama Hagimaru di wilayah pun tak ada masalah sebab berhadapan besar ni adalah fakta. Semua sama je. Dia tak ada turutan ataupun susunan yang atas ke bawah ke, asalkan murid dapat ingat 6 ni sahaja. Okey, ini maklum balas daripada rakan-rakan saya. Yang pertama, Nurul Fatih Izzati binti Muhammad Masdi. Dia mengatakan bahawa mnemonik yang mudah diingat dan disebut oleh murid. Manakala Syazah Syamimi, mnemonik yang seronok kerana familiar dengan murid, di mana mereka kenal dengan animasi yang ditayangkan. Macam saya gunakan animasi Hagimaru dan Ninja kan. Itu adalah kartun yang familiar lah untuk budak-budak sebab memang mereka layanlah cerita tu. Okey, seterusnya menurut Nur Ayuni binti Nur Azidin, murid dapat mengingat maksud sebenar daripada mnemonik kerana perkataan depan yang sama dengan perkataan biasa. Macam yang saya buat lah. Maksudnya murid senang ingat sebab perkataan depan tu tak lari jauh pun. Maksudnya untuk mereka ingat apa itu sebab berhadas besar. Okey, ini adalah bukti pencapaian inovasi. Sebelum adanya mnemonik ni, prestasi murid menguasai sebab berhadas besar. Sebelum menggunakan inovasi, mnemonik hanya 40% kerana sukar untuk mengingat fakta tanpa formula. Lepas saya menggunakan mnemonik ni, prestasi murid menguasai sebab berhadas besar selepas menggunakan inovasi mnemonik ini meningkat sebanyak 60%. Jadi, adalah peningkatan daripada penghasilan inovasi yang saya lakukan. Baiklah, kesimpulan daripada inovasi digital yang saya sediakan. Yang pertama, produk sesuai digunakan dengan bidang yang dipilih. Seterusnya, mnemonik sesuai digunakan untuk mengingat formula berbentuk fakta. Sebab saya memilih tajuk sebab berhadas besar kan. Jadi murid, itu adalah fakta. Mereka tidak perlu ubah. Jadi untuk mereka ingat, kaedah mnemonik lah yang sesuai. Seterusnya, produk yang dihasilkan menempati cita rasa murid dan seronok melakukannya. Sebab apa seronok? Sebab benda yang familiar. Mereka kenal Hagimaru, Ninja. Memang mereka kenal kartun animasi tersebut. Baiklah, itu sahaja penerangan inovasi digital daripada saya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.